Apa khabar semua perwakilan pemuda UMNO Malaysia? Tidak cukup kuat, tuan-tuan. Apa khabar semua perwakilan pemuda UMNO Malaysia? Hidup, 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 hidup UMNO. hidup UMNO. Bangkit, bangkit, bangkit pemuda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang berusaha pemangku pengurusi tetap persidangan Saudara Izwan bin Ismail, pembantu pengurusi tetap Saudara Ustaz Anwar bin Faisal. Yang berbahagia Datuk Ashraf Wajdi Dasuki, Ketua Pemuda UMNO Malaysia. Yang berbahagia Saudara Syaril Sufian Hamdan, Naib Ketua Pemuda UMNO Malaysia. Wakil-wakil Ahli Majlis Tertinggi UMNO Malaysia yang berhormat Datuk Seri Haji Syakar bin Haji Samsudin. Berikan tepukan, tuan-tuan. Yang berhormat Datuk Seri Abdul Rahman bin Dahlan. Yang berbahagia Datuk Seri Razali bin Ibrahim. Yang berbahagia Datuk Hasmuni bin Hassan, Setiausaha Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Yang berbahagia Saudara Johari bin Yazid, Penolong Bendahari Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Yang berhormat Datuk Indra Muhammad Syahar bin Abdullah, Ketua Penerangan Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Barisan Esko Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Negeri-Negeri, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Bahagian-Bahagian, Naib Ketua Pemuda UMNO Bahagian-Bahagian, Setiausaha Pergerakan Pemuda UMNO Bahagian-Bahagian dan semua perwakilan yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bersama-sama dapat berhimpun di dalam Dewan Tun Razak pada hari ini demi meneruskan agenda perjuangan agama, bangsa dan tanah air, tuan-tuan. Kita baru saja selesai PRN Johor, tuan-tuan. Alhamdulillah, saya nak ucapkan tahniah kepada semua jentera pemuda UMNO Malaysia yang bertukus lumus untuk memenangkan PRN Johor yang akhirnya kita dapat menubuhkan kerajaan di negeri Johor, tuan-tuan. Berikan tepukan gemuruh kepada kita semua, tuan-tuan. Berkampung di Johor 3 minggu, tuan-tuan. Lama. Saya pun tak sempat balik rumah lagi. Hari ini sekarang berada di Dewan Persidangan Agung. Kalau balik ke rumah sekarang ni pun kita tak tahu dah giliran mana yang perlu balik. Tapi tak apalah. Itulah yang dinamakan pengomanan. Saya yakin tuan-tuan pun melalui perkara yang sama seperti mana yang saya lalui. Formula gandingan baru. Formula gandingan muka baru dan antara muka baru dan muda cukup menjadi pada PRN Johor dan PRN Melaka. Kita dapat lihat kesemua calon-calon pemuda kita menang bergaya dan menang bertanding. Yang dia orang jumpa, tuan-tuan, bukan ya calon-calon orang. Yang dia orang jumpa, calon-calon kita hadapi, berjumpa dengan tokoh-tokoh lawan yang lebih berpengalaman. Lawan yang ada nama, tuan-tuan. Calon wakil rakyat kita yang bertanding boleh kita isytiharkan sebagai giant killer, tuan-tuan. Bukan satu benda yang mudah. Kenapa ini berlaku, tuan-tuan? Sebab pengundi pada hari ini, pengundi muda dan pengundi pada hari ini, dia nak tengok satu perubahan, satu pembawakan baru yang apa yang UMNO tawarkan. Alhamdulillah. Formula muka baru dan juga orang muda ini menjadi satu pilihan kepada rakyat di PRN Johor dan Melaka baru-baru ini. Bukan bermakna orang lama ni tak bagus, tetapi kerana faktor zaman sudah berubah, cita rasa dan aspirasi semua sudah berubah.
Sebab itu, proses rejuvenasi dan perubahan total perlu dilakukan oleh UMNO sekiranya mahu melihat UMNO diterima kembali oleh rakyat. UMNO menjadi pilihan kembali kepada rakyat. UMNO perlu melakukan satu proses rejuvenasi dan juga perubahan total, tuan-tuan. Bayangkan, tuan-tuan, saya ada 11 orang anak. Itu pun seminggu sekali je berjumpa. Kalau hari-hari berjumpa mungkin dah 20 orang anak, tuan-tuan. Bukan satu sebenar YB Along. Itu pun YB Along. Itu pun kalau dulu selalu balik ke rumah, anak selalu sebut, "Mama, Papa balik." Ini bila kita dah sibuk dengan politik ni, bila kita dah jarang balik rumah, dia orang sebut apa? "Mama, Papa datang." Macam kita menumpang rumah dia. Tapi tak apalah. Itulah pengamanan ya YB ya. Tapi bukan apa yang saya nak cerita. Tadi kita saja berseluruh. Yang penting saya nak beritahu, saya ada 11 orang anak. Anak sulung saya berumur 19 tahun. Saya berumur 41 tahun. Zaman saya, zaman Facebook. Bawah sikit pada zaman saya adalah zaman Instagram. Zaman anak saya, dia tak tengok Facebook, dia tak tengok Instagram, dia tengok YouTube, tuan-tuan. Dia tengok TikTok. Selepas zaman TikTok ni, kita tak tahu dah zaman apa lagi, tuan-tuan. Kita main sukan, main bola, main badminton, main takraw, main rugby. Zaman anak-anak kita ni, dia tak main tu semua dah. Dia main Mobile Legend. Dia main PUBG, tuan-tuan. Zaman dah berubah. Mana mungkin selera dan cita rasa orang yang berumur 70 tahun nak sama dengan selera dengan budak-budak muda yang berumur 19 tahun, 18 tahun, 20 tahun. Sedangkan menu dari segi menu makan pun dah tak sama. Sebab tu, sekiranya UMNO nak mendampingi golongan pengundi muda yang berumur 18 tahun ni, kita mesti mendapat seorang pemimpin yang lebih kurang sama macam umur dia. Kalau tak sama pun, jarak sedikit pun tak apa. Tuan-tuan, politik negara kita perlu berubah, tuan-tuan. Zaman telah berubah. Daripada zaman saya sekolah sampai sekarang saya berumur 41 tahun, muka yang sama dalam politik tanah air kita, tuan-tuan. Betul tak, tuan-tuan? Balik-balik muka Atok, Abang Non masih ada lagi, tuan-tuan. Dan muka macam Abah Kau pun ada lagi, tuan-tuan. Bagi saya cukup-cukuplah. Saya tak cakap kepada UMNO saja. Saya cakap kepada semua parti politik di Malaysia. Kita perlu diberi nafas yang lebih segar dalam politik Malaysia pada hari ini, tuan-tuan. UMNO kalau nak diterima kembali oleh kerajaan, mestilah membuat satu perubahan yang cukup besar. UMNO perlulah mendengar suara rakyat, tuan-tuan. Hari ini rakyat susah nak makan. Ada yang sampai tak makan, tuan-tuan. Harga barang naik, semua benda naik, tuan-tuan. Rakyat baru saja nak pulihkan diri, baru saja nak kata apa, menyesuaikan dari segi ekonomi kesan daripada COVID-19, tuan-tuan. Sebab itu, kalau tangga gaji masih lagi 1,200, tak cukup. Saya menyesurkan kepada kerajaan supaya tangga gaji paling minimum perlulah 1,500. Betul, tuan-tuan? Kalau ada 1,500 barulah cukup nak beli barang-barang mentah. Barang-barang mentah macam ayam, daging, sayur. Ini barang-barang asas keperluan hidup manusia. Kalau barang-barang ni naik harga, rakyat nak makan apa, tuan-tuan? Sebab tu, saya tak faham dengan Abah Kau ni. Abah Kau ni, dia ni Majlis Pemulihan Negara. Sepatutnya, dialah yang fight soal ekonomi ni. Ini tidak. Hari-hari apa yang dia gatip, balik-balik kluster mahkamah, kluster mahkamah, kluster mahkamah. Perompak. Itu saja yang digatipnya. Sebagai seorang pemimpin yang baik,
Dia sepatutnya menawarkan apa parti dia nak buat untuk negara. Apa parti dia nak buat untuk rakyat. Bukanlah hanya mengatip, orang kata apa, memburukkan secara serangan peribadi. Memburukkan secara serangan peribadi ni tuan-tuan. Cara taktik lama. Orang lama, kita tak pakai arah politik macam tu. Orang muda pada hari ini dia nak tengok apa yang pemimpin yang boleh tawarkan kepada negara, pada rakyat tuan-tuan. Kalau abah dia orang yang betul, patutnya 10K Air Citra tu dia dah perjuangkan dah. Ini berbuih-buih mulut Ketua Pemuda UMNO Malaysia Datuk Ashraf Wajdi Dasuki. Ashraf Wajdi Dasuki tidak henti putus-putus mendesak supaya 10K Air Citra ini diperjuangkan. Sebab dia bukan minta untuk diri dia. Dia minta untuk rakyat. Dia tahu kesusahan rakyat. Bukan satu yang mudah tuan-tuan. Tetapi alhamdulillah, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita Datuk Seri Ismail Sabri berani meluluskan 10K Air Citra tuan-tuan. Tahniah kita ucapkan kepada Perdana Menteri kita. Tuan-tuan, kita dah tak ada masa lagi tuan-tuan. Kita perlu ingat dan kita perlu sedar semasa kita kalah PRU ke-14 yang lalu, UMNO tak ada apa-apa tuan-tuan. Aset kita dibeku. Akaun kita dibeku tuan-tuan. UMNO cukup lemah ketika itu. Pemuda UMNO cukup lemah ketika itu. Dan di Sabah saja tuan-tuan, di Sabah saja semua ketua bahagian melompat ke Parti Bersatu. Hanya tinggal 2 saja ketua bahagian yang tidak melompat. Jadi keadaan politik di Sabah ketika itu cukup huru-hara. Sehingga memaksa Ketua Pemuda Malaysia terbang ke Sabah. Berjumpa dengan pemuda-pemuda Sabah. Minta pemuda Sabah naikkan semangat mereka dan minta semua pemuda Sabah ambil alih kepimpinan bahagian. Akhirnya alhamdulillah, apabila pemuda bahagian mengambil alih kepimpinan bahagian, pemuda Sabah bersemangat dan akhirnya diterjemahkan melalui PRN Sabah. UMNO alhamdulillah boleh menubuhkan kerajaan. Tahniah kita ucapkan kepada pemuda Sabah tuan-tuan. Ada pemuda-pemuda Sabah di sini? Ada pemuda Sabah? Okey, saya minta pemuda Sabah bangun sekejap tuan-tuan, bangun sekejap. Pemuda Sabah. Pemuda Sabah. Okey, sahabat-sahabat semua, kita berikan satukan tumpukan murung untuk sahabat-sahabat pemuda Sabah kita tuan-tuan. Inilah pejuang sebenar kita yang tak lari daripada medan perjuangan. Tahniah kepada pemuda Sabah. Kemudian Datuk Ashraf Wajdi Dasuki, Ketua Pemuda UMNO Malaysia, turun ke semua 191 bahagian, memulihkan semangat ahli-ahli pemuda. Dan saya boleh katakan, tak ada lagi dalam sejarah pemuda UMNO Malaysia seorang ketua pemuda turun ke 191 bahagian seluruh Malaysia. Ini tak ada sebab lain. Ketika itu kita bukan berkuasa. Kita tak ada duit nak ditawarkan. Kita tak ada projek nak diberikan. Tetapi atas inisiatif Ketua Pemuda Malaysia, dia turun ke setiap bahagian semata-mata untuk menaikkan semangat kepada pemuda, semangat bangkit kembali. Bukan satu yang mudah. Dan kita semua tak diberikan dengan wang ringgit. Semuanya kita keluarkan belanja sendiri atas pengumandan harta, wang ringgit dan tenaga. Demi sebuah perjuangan tuan-tuan. Tak tidur di hotel. Tak tidur di homestay. Datuk Ashraf Wajdi Dasuki dan semua yang mengikut dia tidur di mana? Tidur di rumah orang kampung. Tidur di rumah ketua-ketua pemuda cawangan. Ini zaman kita ketika susah. Kita kembali balik semangat tu. Yang akhirnya, selepas kita menjadi kerajaan, berlaku pilihan raya di Sabah,
di Melaka dan di PRN Johor baru ini, alhamdulillah kita melahirkan lagi 10 orang yang berhormat daripada kalangan pemuda. Inilah tandanya perjuangan pemuda diterima oleh rakyat. Kita berikan satuan gemuruh kepada pemuda-pemuda kita. Tuan-tuan, kita perlu terus perjuangkan apa yang rakyat mahukan. Sekiranya kita nak menang PRU 15, tuan-tuan, kita ni hamba rakyat, tuan-tuan. Kita ni hamba kepada rakyat. Dengarlah suara rakyat. Kita perjuangkan apa yang rakyat mahukan. Dan kita perlulah menjadi juara rakyat, tuan-tuan. Barulah kita kembali diterima dan diterima oleh rakyat. Alhamdulillah, kita bersama dengan kepimpinan Pemuda UMNO Malaysia yang diketuai oleh Ketua Pemuda kita Dr. Ashraf Wajdi Dasuki, tuan-tuan. Inilah ulil amri kita. Inilah pemimpin kita. Inilah jeneral perang kita. Bersetialah kita kepadanya, tuan-tuan. Percaya dan yakin dia akan membawa perjuangan ini dengan lebih berjaya lagi, tuan-tuan. Bersatu dan bersetialah, tuan-tuan. Kita dah tak ada masa lagi. Mungkin ini menjadi dewan persidangan kita yang terakhir sebelum kita menghadapi PRU ke-15. Tuan-tuan, adakah tuan-tuan semua sudah bersedia untuk menghadapi PRU 15, tuan-tuan? Tuan-tuan, minta semua sahabat-sahabat semua bangun. Semua bangun, sahabat semua. Minta semua bangun, tuan-tuan. Minta semua bangun, sahabat. Saya nak tanya, adakah semua sudah bersedia untuk menghadapi PRU 15? Boleh tak kita menjadi juara kepada rakyat, tuan-tuan? Boleh tak kita perjuangkan suara rakyat, tuan-tuan? Ponyo di tepi laut, dimakan kumbang pucuk Melayu. Kepada UMNO kita bertaut, tumbang UMNO, hilanglah Melayu. Hidup UMNO! Hidup UMNO! Hidup UMNO! Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan Pengurusi Tetap Persidangan, saya Muhammad Faiz bin Hashim mohon mencadang. Terima kasih.